Ya, saya jemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin bin Ali. Tuan Speaker, saya kemukakan soalan nombor 2. Ya, sila. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Gombak di atas soalan yang dikemukakan. Tuan Di-Pertua, sehingga kini Malaysia bukan merupakan negara pihak kepada dengan izin state party kepada Konvensyen Pelarian 1951 dan Protokol Pelarian 1967 dengan izin Convention in Relating to the Status of Refugees 1951 and its Protocol 1967. Untuk maklumat Dewan yang mulia ini, hanya Cambodia dan Filipin sahaja merupakan negara-negara ASEAN yang merupakan negara pihak kepada konvensyen berkenaan. Sebelum Malaysia mengambil keputusan untuk menyertai mana-mana instrumen antarabangsa, satu kajian yang menyeluruh perlu dilakukan dan dilaksanakan secara teliti oleh kerajaan dan keputusan yang bakal diambil mengambil kira kesesuaian peruntukan yang terkandung di dalam konvensyen berkenaan dengan rangka perundangan perlembagaan negara serta dasar negara yang sedia ada. Dalam mempertimbangkan penyertaan Malaysia ke konvensyen berkenaan, kerajaan juga mengkaji dengan mendalam akan kesan dan implikasi penyertaannya ke negara tersebut. Antara yang utama ialah kajian dari segi ancaman keselamatan, peningkatan gejala sosial, aspek bebanan kewangan yang perlu ditanggung oleh pihak kerajaan. Ingin ditegaskan bahawa menjadi negara ahli kepada mana-mana instrumen antarabangsa datang dengan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan dan dipatuhi seperti yang diperuntukkan di bawah instrumen antarabangsa tersebut. Oleh itu, adalah wajar untuk kerajaan Malaysia memastikan bahawa kerajaan telah benar-benar mampu untuk memikul tanggungjawab sebagai negara ahli Konvensyen Pelarian 1951 dan Protokol Pelarian 1967. Seperti yang Ahli Dewan sedia maklum, walaupun undang-undang negara tidak memberi status kepada pelarian atau pemohon suaka, namun atas dasar kemanusiaan, kerajaan telah membenarkan pemegang kad UNHCR ataupun United Nations High Commissioner for Refugees dan orang tertentu memerlukan perlindungan untuk terus tinggal di sini sementara menunggu untuk ditempatkan semula di negara-negara lain atau pulang semula ke negara asal mereka. Malaysia bekerjasama dengan pihak UNHCR di Malaysia dalam memberi bantuan serta perlindungan dengan izin kepada person of concern dan terutamanya pemegang kad UNHCR. Walau bagaimanapun ingin ditegaskan sekali lagi bahawa kerajaan atas dasar kemanusiaan membenarkan pelarian yang merupakan pendatang asing ini yang memegang kad UNHCR untuk tinggal sementara sehingga dihantar pulang ke negara asal atau ditempatkan di negara ketiga. Dasar negara mengenai perkara ini adalah menggunakan asas satu kes ke satu kes ataupun case to case basis dan berdasarkan kemampuan kerajaan. Perkara ini memerlukan penyelarasan dan kerjasama semua pihak dan kementerian serta agensi kerajaan khususnya Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Dalam Negeri selaku peneraju bagi isu pelarian dan migrasi di Malaysia. Terima kasih. Ya, Yang Amat Berhormat Gombak. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Dan terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Bahawa kemenangan Donald Trump baru-baru ini juga bermakna TPP boleh dianggap dengan izin death before arrival. Ini juga bermakna status Malaysia yang mencabar realiti sebagai negara peringkat kedua ataupun tier 2 dalam laporan pemerdagangan orang oleh US State Department akan berubah ke satu peringkat yang lebih rendah atas alasan bahawa kedudukan Malaysia sebagai tier 2 ini adalah bagi tujuan memastikan penyertaan Malaysia dalam TPP. Persoalan saya ialah oleh kerana dasar Malaysia adalah untuk tidak meratifikasikan Konvensyen Pelarian PBB, ini bermakna pelarian-pelarian yang sedia ada di Malaysia ini mudah terdedah kepada pemerdagangan manusia. Terutamanya
34,600 kanak-kanak pelarian yang ada di Malaysia di bawah umur 18 tahun. Dan sehingga Ogos 2016, jumlah pelarian yang berdaftar dengan UNHCR adalah 150,200 orang. Yang Berhormat Timbalan Menteri sedia maklum bahawa mengikut rekod sebelum ini, jumlah pelarian yang dihantar balik ke negara asal ataupun negara ketiga yang disebut tadi adalah sekitar 8,000 hingga 9,000 orang sahaja. Manakala jumlah yang ada dalam negara kita lebih 150,000. Ini bermakna selebihnya akan kekal sebagai pelarian dalam negara Malaysia, dan oleh kerana Malaysia sekadar negara transit dan tidak mengiktiraf hak pelarian di sisi undang-undang, maka lebih 100,000 pelarian ini terdedah kepada diskriminasi sebagai pelarian, tahanan polis dan juga perdagangan manusia. Jadi persoalan saya, Yang Berhormat Timbalan Menteri, apakah negara Malaysia sudah bersedia untuk menentukan satu tempoh masa bagi meratifikasikan konvensyen berkaitan pelarian ini supaya imej negara Malaysia tidak terpalit dengan isu pemerdagangan orang. Yang keduanya, Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, saya ingin mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Pada 27 Disember 2015, ada laporan yang menyatakan dengan izin, Malaysian government extends helping hand to Syrian refugees as thousands of other refugees struggle in illegal limbo. Di mana laporan ini mendakwa kerajaan Malaysia melayan pelarian refugee ini sebagai first class refugees dan tidak memberikan layanan yang sama kepada pelarian-pelarian yang lain di dalam negara kita. Jadi saya pohon penjelasan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih. Terima kasih kepada sahabat saya Yang Amat Berhormat Gombak. Bila dibangkitkan berkaitan dengan isu pelarian, sememangnya isu ini mempunyai kaitan dan intertwine dengan izin dengan pelbagai isu-isu yang lain. Malaysia masih, bila saya sebut, bila kita tidak jadi state party kepada Convention 1951 dengan Protokol 1967, tidak bererti bahawa kita tidak sedang melihat apa-apa perkara yang berkaitan dengan perundangan negara agar membolehkan kita untuk menjadi state party kepada kedua-duanya. Tapi sebagaimana yang saya sebut awal tadi, Malaysia sentiasa memilih untuk bila mana kita menyertai, when we participate in either ratifying ataupun being the signatories, kita melihat bahawa ia memerlukan tanggungjawab. Saya nak menyatakan pada Yang Berhormat bahawa ada juga negara-negara yang telah sign and became both state party to 1951 and also 67. But when it comes to implementation, mereka tidak dapat melunaskan kerana perkara-perkara yang menjadi kekangan. Ada yang membina sampai offence of razor blade, padahal mereka adalah among the earlier countries yang menjadi state party kepada kedua-duanya. Dan keduanya berkaitan dengan isu Syria juga. Isu Syria ini adalah satu isu yang amat-amat mendesak. Dan pada waktu ini saya nak maklumkan bahawa keadaan refugees di seluruh dunia adalah keadaan yang amat-amat getih. Dilaporkan seramai 65.3 juta dikatakan who has been forced from home, dan 21.3 juta menjadi refugees, satu angka yang dikatakan terburuk selepas Perang Dunia Kedua. Dan jumlah pelarian yang paling teruk, Yang Berhormat Gombak, adalah pelarian daripada Syria. The worst ever selepas daripada. Maka dalam soal menghulurkan bantuan, sebenarnya tak timbul dari segi menghulurkan bantuan melalui ataupun secara first class dan sebagainya. Kita menghulurkan bantuan berdasarkan atas peri kemanusiaan sebab kita masih lagi belum iktiraf sebagai refugees. Sebagaimana kita pernah lakukan dahulu kepada Bosnia, kepada Vietnam, kepada Aceh. Dan dalam soal kita menghulurkan bantuan kepada Syria ni, saya nak menyatakan secara jelas bahawa kita juga menggunakan pendekatan apa yang disebut dalam pendekatan fiqh, iaitu la darar wa la dirar.
Bila kita bantu orang, kita nak pastikan yang dibantu tu tidak mendapat mudarat dan yang membantu juga tidak terbeban dengan mudarat. Maka sebab itulah pendekatan kita agak pragmatik dalam memastikan dalam kita terlibat membantu bantuan perikemanusiaan, kita tidak membebankan mereka yang dibantu. Terima kasih. Ya, Rompin. Datuk Yang Ketua, adakah kerajaan sedar bahawa pemegang kad UNHCR ni sebenarnya banyak juga terlibat daripada syndication ataupun syndicate mengeluarkan kad-kad UNHCR. Adakah kerajaan sedar perkara ini berlaku? Terima kasih. Terima kasih Rompin atas soalan tambahan tersebut. Memang benar, dan untuk makluman pihak kerajaan telah mengadakan satu mesyuarat yang dipengungsikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri sendiri untuk menubuh sebuah yang dipanggil Joint Task Force bagi memastikan pengeluaran kad-kad UNHCR ni melalui proses-proses yang lebih bukan saja telus tapi mengambil perkiraan aspek-aspek keselamatan. Dan untuk maklumat juga, UNHCR pun telah mengeluarkan kad baru bagi memastikan kad yang lama itu diganti yang dikatakan tidak mempunyai ciri-ciri keselamatan dan mudah untuk diduplikasikan. Cuma saya nak maklumkan pengendalian tentang soal refugees ini berada di bawah kendalian, di bawah arahan yang dikatakan arahan 23 Majlis Keselamatan Negara, dan pihak peneraju yang berkaitan adalah Kementerian Dalam Negeri dan Majlis Keselamatan Negara. Terima kasih. Ya, Jurantuk juga minat. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Terlebih dahulu izinkan saya lagi untuk menyambung ucapan tahniah atas kehadiran rombongan UMNO Tekang Utara Barat Parlimen Jerantuk ke Dewan ini pada pagi ini. Datuk Seri Yang di-Pertua, dalam usaha kerajaan menggesa UNHCR untuk menguruskan soal pelarian dan permohonan suaka di negara ini, apakah tindakan kerajaan yang selanjutnya untuk memastikan rakyat tempatan tidak terkesan dengan kehadiran mereka, terutamanya dari segi aspek sosioekonomi, dan berapakah jumlah sebenar pemegang kad UNHCR yang telah dihantar pulang oleh kerajaan ke negara asal atau ke negara ketiga? Terima kasih. Ya, sila Menteri. Terima kasih kepada soalan tambahan lagi. Sebenarnya memang itulah yang sebagaimana saya jawab pada soalan asal yang ditanyakan oleh Yang Berhormat Gombak tadi, Yang Berhormat Gombak tadi. Kerana kita ingin pastikan bahawa dalam kita mengendalikan isu imigran ini, terkadang-kadang it gets intertwined dengan apa yang disebut tadi economic immigrant. Ada juga di kalangan imigran-imigran yang riding on proses pelarian yang sedia ada ni, dan they are actually not politically persecuted immigrant but they are more on economic immigrant. So sebab itulah Malaysia tidak menjadi parti kerana kita mengkaji. Sebab bila kita jadi parti kepada 1951 dan juga 1967 ni tadi yang saya maklumkan tadi, ada artikel-artikel tertentu yang meletakkan obligasi terhadap kita yang terpaksa memberi layanan kepada refugees ini sama dengan warga negara kita. And this is something which saya lihat merupakan satu perkara yang menjadi perkara yang sulit untuk dilakukan. Dan sebagaimana yang diminta tadi, jumlah yang telah pun yang ada sekarang oleh UNHCR yang ada dalam rekod saya ni adalah keseluruhan dia adalah 150,669. Dan daripada jumlah tersebut, pecahan-pecahan dia ada di kalangannya adalah Myanmar yang paling ramai, yang terdiri daripada etnik Chin 41,000, Rohingya 54,856 dan 10,928 di kalangan Muslim Myanmar yang lain. Jumlah yang telah pun dihantar pulang, saya tak ada secara spesifik di sini, tapi mengikut anggaran sebagaimana yang juga disebutkan oleh Yang Berhormat Gombak tadi, dalam sekitar 8 ke 9 ribu.
who has been resettled to the third receiving country. Tapi saya akan beri jawapan secara bertulis kepada soalan yang ditanyakan. Jadi sebelum saya akhiri sesi soal jawab saya ni, saya nak mohon keizinan untuk mengalu-alukan kehadiran pelajar-pelajar dari Persatuan Sains Politik Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Terima kasih.